Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam PKP, salam satu Malaysia. Ada nama tak dengar satu Malaysia tu. Welcome to my channel. Boleh tekan butang subscribe, like dan butang loceng untuk notifikasi seterusnya. Saya Nadia Hassan. Yang mana yang belum kenal ialah perawat Islam yang menghulurkan bantuan ilmu kebatinan untuk merawat pesakit yang terkena gangguan mistik, misteri dan sebagainya. Baik. Saya membuat live merakam video ni di siang hari kerana malam saya rakam kebanyakannya gambar tak berapa jelas, tak berapa nampak. Lighting ni tak ada. Baik. Apa yang saya nak cerita, apa saya nak kongsi adalah sekadar untuk share pendapat, pengalaman saya dan juga yang mana boleh jadi sepadan, kita jadikan sepadan. Yang mana boleh kita jadikan iktibar, kita jadikan iktibar. Dan kita nak memberitahu pada pesakit di luar sana yang terkena gangguan-gangguan mistik ni, jangan putus asa untuk berubat. InsyaAllah ada jalan. Setengah orang dia dah kata apa, saya dah kena benda ni lah 15 tahun Zaza, saya dah putus asa nak berubat. Sebabnya semuanya main duit. Saya kata insyaAllah saya hanya mengambil sekali pembayaran dan tidak ada pengulangan untuk sesi yang kedua. Maknanya kalau dah bayar 300, kamu datang ataupun kamu telefon, Zaza sakit lagi, tapi tak adalah sekuat yang hari tu saya tarik. Kaedah saya tarik ialah tetap yang sama. Gunakan kaedah masuk dalam botol, dan botol tu akan ditanam di hutan. Kenapa? Air tak buang kat laut, tak buang kat air, nanti naya pula orang yang memancing ataupun naya orang yang duduk di tepi laut. Baik. Okey, macam-macam gangguan ada. Bunyi motor ada, bunyi burung ada, bunyi apa ada, semua ada lah. Okey, apa yang saya nak cerita? Yang mana yang sudi mendengar, alhamdulillah lah. Sudi mendengar. Apa yang saya nak cerita ialah tentang pengalaman saya berubat orang, berubat pesakit di sekitar Malaysia, di sekitar daerah. Jadi kisah ni saya nak kongsikan pada anda semua tentang satu kisah awal tahun 2011. Waktu tu saya duduk di Subang. Subang tu semua tahulah, Subang di Selangor. Saya masih menggunakan kaedah flyers dan juga kaedah business card dalam memperkenalkan saya punya cara-cara perubatan saya. Pesakit tidak datang sendiri kalau dia tak tahu tempat nak berubat. Jadi saya dan suami menggunakan kaedah ni untuk mendekati pesakit. Tapi sekarang tak adalah. Sekarang kita ada referral lah. Pada yang pesakit dulu yang dah sihat, alhamdulillah dia recommend pada pesakit yang lain. Baik, untuk hari ni saya nak ceritakan tentang satu kisah. Dia agak menarik lah sebab dia ada dua kisah. Dua kisah dalam satu cerita. Apa kisahnya? Ialah kisah susuk dan saka monyet. Okey. Saya waktu tu saya dan suami sedang minum sarapan pagi di sebuah kedai. Saya duduk di satu meja dan ada satu family duduk di satu meja yang lain sebelah saya. Suami saya bagilah kertas kat dia, letak atas meja. Dia kata, abang kalau abang perlukan apa-apa ataupun ada orang lain memerlukan, bagi tahulah, kita boleh tolong. Tak ada apa-apalah, cuma nak beritahu itu je. Okey, habis. Suami saya duduk lah.
Dia seorang yang agak sikit je lah di cerita kan. Tak satu benda abang tu bangun. Dia pun terus duduk kat meja kami. Lepas tu isteri dia pun ikut. Lepas tu dia pun tengok kami lah. Dia kata, "Abang, Kak," dia bahasakan saya Kak, "tengok saya ada masalah tak?" Abang ni cakap. Abang ni kita namakan dia Ahmad lah. Ahmad ni cakap, "Ada tak saya ni masalah?" Saya kata, "Ada masalah kamu. Tapi saya tidaklah nak katakan saya letaknya benda ni untuk kamu, untuk saya buat duit lah. Maknanya benda ni automatik lah. Kalau kamu ada masalah, kamu boleh rujuk. Itu je. Tak ada masalah macam tiba-tiba kena desperate. Macam tanya ada problem ke tak ada problem kan. Terus scan kat kedai. Kata, kamu ada masalah. Okey, dia kata. Okey, masalah. Dia pun macam diam lah. Saya tak nak cerita. Sebab nanti takut kamu fikir lain. Saya cuma letak ni untuk macam kemudian lah kamu nak berhubung dengan saya. Dia kata, tak apa. Dia kata, sebab saya memerlukan penjelasan lah. Apa yang menghantui diri dia. Dah pula si Ahmad dia bercakap. Isteri dia pun cakap, yes, benda yang sama. Dia kata, kami diganggu benda yang sama. Tapi dia tak ceritalah apa yang dia ganggu tu. Cuba Kak scan. Mana tahu ada yang pada diri saya. Bagi nama kamu. Dia pun bagi nama dia Ahmad, nama Mun. Lepas tu, okey, jangan terkejut. Kamu ada saka monyet. Dan juga kamu ada susuk. Ada mak kamu pakai susuk. Ada ilmu susuk lah. Pendek cerita. Maknanya ibu dia ada pakai susuk. Lepas tu dia macam hentak meja. Dia hentak meja. Kata, ya betul. Dia kata, takkan mak saya macam keramat wali tu yang mengaji siang malam pakai susuk. Ya betul. Lepas tu kamu minta saya scan. Itu yang saya nampak. Benda tu banyak ada kat rumah kamu sekarang ni. Yang macam bentuknya monyet. Dia kata memang rumah ni memang banyak datang benda yang macam tu monyet. Kalau kita dapat tengoklah, ada satu cerita, dia kata susuk ni pun boleh menyerupa jadi monyet. Boleh menyerupa jadi monyet. Kacau orang, kacau keluarga dia. Lepas tu dia pun macam tak terima lah. Ahmad ni dia tak terima yang apa saya cakap. Saya tak ada paksa. Kamu nak dengar ke tak nak dengar ke, tapi saya nampak itulah susuk. Bini dia tepuk, isteri dia tepuk. Abang, dia kata, bukankah you ada second mom? Lepas tu dia diam. Second mom, maksudnya ibu tiri dia. Lah dia kata, ibu tiri dia memang jenis melawar, dia kata. Lepas tu, tiri pun boleh masuk ya, dia kata. Tiri pun boleh. Boleh, sebab dia kahwin dengan bapa kamu. Mak tiri ni macam mak kamu juga. Jadinya senang je kamu nak tengok dia pakai susuk ke tak. Dia sentiasa nak melawar, pipi dia memang naik ke atas. Nak pipi dia naik ke atas. Dan dia memang sejenis yang menjaga-jaga. Lepas tu isteri dia pun perasan. Dia kata ada pernah, dia kata dia ajar anak-anak perempuan dia, sikat rambut ada cara. Sikat rambut ada cara. Ada baca-bacaan dia. Dia kata memang ya. Lepas tu nak jadikan cerita, kami pun diundang lah pergi ke rumah dia. Di Subang jugalah. Apa mai Subang. Lepas tu dia kata, saya tak sangka mak tiri saya ada susuk. Lepas tu kata cucu-cucu dia,
Mana taknya opah tu dia ni kalau ikutkan bapaknya kahwin dua. Tak silap bapak ni macam HA kot asalnya dulu. Lupalah. Memang lupa arwah ni. Mak dia dengan bapak dia tu dah meninggal. Dengan mak tiri dia dekat Kedah. Lepas tu dia kata ada macam cerita di kampung. Dia kata ada satu kumpulan anak-anak muda sanggup duduk depan rumah nak tengok atap dia. Sebab dia katakan lawa. Opah ni lawa. Padahal dah tua. Pada mata lelaki melihat dia lawa. Pada mata perempuan melihat dia macam dah tua. Okey, lepas tu dia kata macam mana nak buat? Dia kata kita kena matikan ilmu susuk dia. Lepas tu kita kena ni lah, tangkap semua yang saka-saka monyet ni. Dia kata dia teringat, dia kata benda ni logik dengan tak logik. Dia kata dalam rumah saya selalu hilang handphone. Dia kata yang tidak-tidak. Lepas saya hilang, anak saya hilang. Lepas anak saya hilang, isteri saya hilang. Dia kata kalau saya cerita dengan kok ni, Ahmad, dia kata mesti Ustaz kok ni tak percaya. Saya kerap hilang handphone. Saya tengah pakai, kan dulu ada di kantong telefon di leher. Sebab takut hilang, pun boleh hilang. Kau cuba bayangkan, saya nak kata gila ke? Tak gila saya ni. Handphone di leher boleh hilang. Dan kemudian pernah sekali tu dia tersalah ambil PS2 ke dia tersalah ambil yang permainan PS4 tu, dia tersalah ambil. Dia ingatkan telefon. Dia pulangkan balik. Dalam masa 10 minit tu dia pulangkan balik. Dia kata lebih kurang 9 biji telefon lah yang hilang. Dia kata yang peliknya sampai dia pun dah fobia nak beli telefon bimbit. Kalau ada pun dia memang gantung. Yang macam yang kita ada tali leher tu kan, gantung dulu kan. Lepas tu kamu kerja apa? Kontraktor. Lepas tu dia ada second floor rumah dia, tingkat atas. Saya kata tingkat atas siapa duduk? Tingkat atas tak ada orang duduk. Memang tak berani siapa yang duduk. Rumah dia macam ada gangguan. Gangguan ni lah, dia kata ada macam lembaga hitam lah, apalah ini. Yang mudah masuk macam mengganggu merasuk tu isteri dia lah yang kena. Isteri ni memang lawa. Memang benda tu nak jadi, orang kata for the second generation lah. Memang dia tengah cari pewaris lah, pewaris susuk ni. Kemudian saya kata saya nak barang ni lah. Apa barang yang saya nak ni? Barang-barang nak buat susu ialah pisang mai dan juga adalah barang saya. Nanti karang payah pula kan. Nanti orang yang pakai susu tak boleh tengok pula cerita ni. Pisang mai, saya sebut satu je lah, pisang mai. Kemudian saya dah buat tu semua. Keesokan harinya, selepas membuat sesi perubatan, sesi membuang susuk, terdapat call daripada kampung. Daripada tu katakan mak tiri dia sakit. Dia pelik lah. Selalunya mak tiri dia tu tak sakit. Tapi dia sakit yang tidak-tidak lah. Macam sakit tu, sakit perut lah. Macam dia tak macam dulu lah. Dulu muka dia berseri-seri. Tapi dah macam hitam-hitam, tumpuk-tumpuk. Dia kata lepas tu dia telefon saya, Ustazah nak buat apa sekarang ni? Ibu tiri dia tengah sakit lah. Bukan nazak lah, sakit. Macam ni. Kita dah keluarkan susuk dia. Lepas tu kita kalau boleh rawatlah dia, bagi dia minum air yang okey sikit lah. Macam air zam-zam. Ataupun air yang okey lah. Kalau baca dengan Al-Fatihah, kalau baca dengan ni, dengan selawat, dengan baca ayat kursi, dia akan okey lah selepas tu. Maknanya benda yang jahat tu kita dah nyah keluar pada badan dia. Jadi kita memang buang susuk dia dengan cara paksa, tanpa kerelaan dia. Jadi kita pun tak nak benda ni berjangkit pada generation yang akan datang. Untuk makluman semua,
ibu tiri dia tidak ada anak kandung. Okey, salah satu simptom yang kita boleh lihat orang yang ada susuk ataupun tidak, dia tidak ada anak. Tapi saya tak boleh mention siapa-siapa. Saya kata orang yang saya rawat selama ni, bukan pada umum. Nanti orang kata Ustazah ni blame orang yang tak ada anak ada susuk. Bukan. Ini yang mana yang pengalaman saya ubat lah. Dia payah nak dapat anak sebab ada benda tu. Okey, benda tu lama-lama ibu dia sihat lah. Ibu tiri dia sihat. Dan meninggal selepas saya berubat dengan dia tu. Dia telefon dekat 2 tahun lah. Lepas tu baru dia meninggal. Alhamdulillah lah dia meninggal tu tak adalah menjadi bualan orang, maknanya senang lah. Dan dia beribadat. Okey, apa buruknya bila pakai susuk ni? Susuk ni memang cantik. Memang lawa. Susuk emas ada, susuk belian ada, susuk jarum pun ada, susuk besi pun ada. Memang benda ni dulu-dulu ni ada, sekarang ni pun ada. Memang lawa. Pantang dia pun kena jaga. Tetapi inilah, bila dah lebih umur 63 tahun, dia memang nak cari waris yang baru. Sebab owner yang lama tak mampu untuk mengadakan apa yang dia nak. Dia tak boleh semayang, panas. Bila orang yang ada susuk ni memang tak boleh semayang, panas. Jadi, itulah saya kata, apa untung kita yang diberi muka begini, tiba-tiba kita nak cucuk sana sini untuk menyusahkan kita, untuk menghalang kita daripada beribadat. Kenapa? Sedangkan banyak kaedah lain, ambil air semayang, pakai compact powder, baca bismillah pun boleh jadikan juga sebagai seri wajah. Tetapi kenapa kita memilih alternatif susuk untuk jadikan pilihan asas dalam rawatan kecantikan? Berhati-hati. Lelaki pun ada, perempuan pun ada yang selalu terjebak ke arah susuk ni. Saya bukan nak mention apa-apa, tapi kalau kita ni janganlah ambil susuk. Mati payah. Bila kata mati tu payah, terpaksa anak cucu kena ambil, kena waris dengan secara tak sengaja. Kita dah berdosa pada anak cucu kita sebab kita meletakkan sesuatu yang tidak pada mereka. Macam saya jugalah, saya kata sebelum saya buang tu, saya tanya, kalau saya pindahkan ke anak abang yang Ahmad tadi tu, nak tak? Sebab kita nak kurangkan sakit yang sebelah sana. Tapi Ahmad tu kata apa? Ustazah, cukup-cukup lah. Dia kata, biarlah kami ni hidup macam ni tanpa susuk. Sebab saya pun memang tak nak lah benda ni menyusahkan. Okay, saya pun buang lah. Saya buang, tarik semua tu, masuk dalam botol, tanam dekat hutan. Dan Alhamdulillah, sehingga ke hari ni, kera, monyet tidak datang ke perumahan dia. Maaf lah, saya ni ada restung tu, gatal hidung ni. Jadi, kesimpulan yang kita dapat ialah, cukup apa yang kita ada. Jangan ambil susuk yang pelik-pelik untuk kita jadikan alat solekan kita. Halang pula kita nak semayang, nak buat ibadat. Okey? Jangan. Minta kita dijauhkan daripada kekufuran ni. Nak buang pun susah, nak mati pun susah. Lama-lama mayat kita tergantung, tak tahu atas ke bawah, bawah ke atas. Sekiranya susuk tidak dibuang dengan sempurna. Sekian dulu apa yang saya sampaikan, beringat sebelum terkena. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.